إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Amin amin summa amin fa amma ba'd. Alijatan kuasa surau tahfiz ad-diniyah Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syak, Tuan Noja, wakil muslimat, wakil pemuda, hadirin dan hadirat, pakcik-pakcik, makcik-makcik, tuan-tuan, puan-puan, hafizakumullah wa rahimakumullah. Hafizakumullah, moga-moga kalian semua dijaga oleh Allah. Wa rahimakumullah, semoga kalian semua dirahmati oleh Allah hendaknya. Alhamdulillah, setelah kita memberi laluan kepada Ramadaniyah, keramadanan pada bulan April, ruangan tazkirah Ramadan, maka alhamdulillah kita boleh menyambung balik tarbiyatul aulad fil Islam, pendidikan anak-anak mengikut acuan dan kurikulum Islam, pada muka surat berapa? 130, iaitulah sebab, punca dan faktor berlaku gejala sosial. Kita telah melepasi punca yang pertama, iaitulah kemiskinan yang menyelubungi setengah-setengah rumah. Malam ni muka surat 130 juga, kitab adik-adik boleh tengok. Kita akan kupas punca, sebab ataupun faktor berlaku gejala sosial, masalah di kalangan ahli qaryah, anak watan, bahkan anak murid, anak zuriat kita, anak negara kita ini, anak mukim kita ini, antaranya yang dipanggil masalah sosial, daripada masalah berpelesiran, masalah rempit, hisap dadah, semua sekali, daripada A sampai Z. A arak, Z zina, di dadah, A rempit. Kalau disusun semua huruf itu, semua ada masalah. Bukan masalah di Selayang, bahkan masalah di Gombak, sampai merebak ke Sabak Bernam, Hulu Selangor, Kuala Selangor, Puchong, Petaling, Petaling Perdana, habis di Selangor. Ingatkan dia di Selangor saja, rupanya masalah sama di Melaka, di Seremban, di Johor. Ingatkan kita di Pantai Barat, rupanya juga di Pantai Timur, sampai ke Kedah, sampai ke Perlis. Ingatkan masalah itu di Malaysia saja, rupanya di Asia Tenggara. Ingatkan di benua Asia saja, rupanya benua Australia dan 7 benua yang ada di dunia ini. Macam-macam ada yang dipanggil masalah remaja. Jadi punca berlaku gejala sosial, masalah kemasyarakatan ini, antara yang kedua yang akan kita kupas malam ini, punca apa dia adik? Perselisihan dan pergaduhan antara ibu dan ayah. 2 bulan lalu, bulan Mac, kita kupas punca kemiskinan yang menyelubungi setengah-setengah rumah. Punca ekonomi, punca masalah duit. Yang ni kita akan kupas punca an-naza' wasyaqaq bainal aba' wal ummahat. Itu tajuk asal. An-naza' wasyaqaq, perselisihan dan pergaduhan bainal aba' wal ummahat, antara ibu-ibu dan ayah-ayah. Siapa yang nak bacanya? Silakan. Seorang baca yang suara lantang macam suara ustaz. Silakan. Bismillah. Okay, very good. Faiz. Perselisihan dan
Si anak sejak membuka matanya di rumah, dilihatnya pertengkaran yang berapi-api di hadapan matanya. Maka sudah tentulah dia akan meninggalkan rumah yang gelap begitu ini dan melarikan diri dari sekitaran keluarga yang penuh kesialan untuk mencari teman-teman yang dapat ia menghabiskan masanya bersama-sama agar ia dapat menghilangkan segala kerusingan yang bermain di kepalanya. Okey, itu perenggan yang pertama Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Dalam muka surat kita ini tak ada ayat, tak ada hadis, tak ada mana-mana kecuali dihurai dalam bentuk huraian selari begitu. Dan kalau kamu baca pun kamu faham. Cuma kita belajar mengajar ini perlukan pencerahan, perlukan huraian supaya kita faham mudakik secara detail. Saya ulang. Antara gejala-gejala penting yang boleh menyebabkan penyelewengan anak-anak, antara, bukan semua, di antara gejala-gejala penting, fenomena, situasi, punca-punca yang terpenting yang menyebabkan penyelewengan anak-anak. Penyelewengan anak-anak itu untuk istilah gejala sosial lah. Anak dia seleweng. Anak zuriat, anak mukim kitanya tak berjalan ikut lurus, bakal melencong di tempat lain. Menyebabkan penyelewengan anak-anak, itulah menyebabkan masalah sosial, ialah apa di antaranya? Perselisihan yang terus-menerus. Cuba fokus pada perselisihan yang terus-menerus. Tajuk kita perselisihan dan pergaduhan antara ibu ayah. Dan ibu ayah ini kadang-kadang berselisih. Selisih pendapat, pandangan, tindakan. Kadang-kadang berlaku perselisihan dan pergaduhan. Kadang-kadang. Bukan selalu. Kalau selalu, itu problem pada komunikasi. Tapi kalau sekali-sekala, normal dalam keluarga. So dia sebut apa dia? Terus menerus. Yang problem ialah perselisihan yang terus menerus, non-stop, gaduh je kerjanya. Itu kena baiki. Tapi kalau sekali-sekala, itu merupakan satu fitrah, satu sunnah dalam berkeluarga. Kita menjaga sebanyak mana, sebaik mana pun, setahun tak gaduh, 2 tahun tak gaduh, sampai 3 tahun tak gaduh, 4 tahun tak gaduh, 5 tahun pun tak gaduh. Hebat sungguh dia. Awak tahu masuk tahun ke berapa? Tahun yang ke-10, itu pun 31 Disember baru gaduh. Setelah 1 dekad berlalu. 10 tahun baru gaduh. Ada. Takkan kita kahwin tak pernah gaduh? Bahkan tak sampai pun rasanya 10 tahun. 365 hari, hari yang terakhir 365. Dalam 360 hari tak gaduh lagi. Sepanjang Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember, habis hujung tu hari yang terakhir. Gaduh juga. Masalah apa dia? Masalah apa dia? Masalah kasut, masalah selipar, masalah baju, masalah anak-anak. Macam-macam kes lah. Jadi kalau sering kali berlaku yang terus menerus, itu big problem. Tapi kalau kadang-kadang, ni abang-abang ni yang dah berkeluarga, kadang-kadang kan, kadang-kadang ni bukan madu 3 saja. Apa dia? Jarang-jarang. Sedikit-sedikit. Itu yang kadang-kadang, jarang-jarang berlaku, sedikit-sedikit aja. Tapi kalau banyak-banyak, itu problem. Apa dia? Sekali dia gaduh 3 kali. Pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali. Macam breakfast, lunch, dinner. Setiap kali nak makan gaduh. Itu problem pada keluarga kamu. Kamu pun tak senang nak belajar. Sebab jumpa papa mama macam perang Rusia dan Ukraine. Gaduh aja kerjanya. Kan kita tak seronok. Nak belajar pula seronok. Duduk di tingkat atas tu dengan mak ayah bergaduh. Kat dapur, kat bilik. Kan dia mengganggu konsentrasi kita. Yang problem ialah terus menerus bergaduh. Tapi kalau sekali-sekala dia gaduh pun pasal kamu lah. Sebab apa dia? Pasal anak dia. PKM hello dia sebagai ayah. Encik dia kena datang sekolah. Anak encik isap rokok. Ni, isap rokok. Pening kepala dia. Dia pun datang. Datang dialog betul-betul. Datang, okey lagi depan ayah ibu, okey lagi, tapi balik rumah atas kereta gaduh dah. Marah pada ni.
Itu pula awak lah tak ajar anak awak betul-betul. Awak pun sama, sibuk aja kerja. Kata orang, awak pun sama, sibuk dengan butik, dengan persatuan sampai tak jaga anak kita. Dalam kereta gaduh, balik rumah gaduh. Punca apa dia? Punca iman lah. Contoh sahaja. Lepas tu awak pula suka. Ni kenapa? Gaduh. Duduk 2-3 bulan. Hello puan Hidayah. Kenapa ya encik? Ni yang telefon ni PKM, penolong kanan Hail Awal Murid. Anak tadi perempuan ke lelaki? Ayah ke ibu tadi dia dipanggil? Ayah. Ayah ni, hello puan. Ya, Nurul Hidayah. Anak encik puan Nurul jumpa, pengawas jumpa ada barang terlarang dalam dom. Apa dia? Bukan merokok. Ada ganja. Contoh saja, nama yang terlibat itu anak puan Nurul Hidayah. Ni nama Suparjo. Pening lagi big problem. Hak ni pula, hujung ni pula. Kan, duduk 4-5 bulan. Hello encik Kamarudin. Yes, Encik Kamarudin. Anak encik dia cekuk khalwat dengan pelajar tingkatan 5. Anak encik bukan nama Daniel Hakim. Ya puan, ni Daniel kena pula. Pening semua ibu ayah. Itu contoh saja. Kamu tidak begitu kan? Kau kamu dicekuk khalwat juga. Kamu isap dada ganja, isap aku tak ada kan? Contoh Ustaz bagi tahu. Jadi ayah kita terganggu. Kenapa? Problem masalah anak-anak. Jadi Ustaz nak kembali, anak gaduh kadang-kadang punca kita. Kalau bukan punca kita, punca ekonomi, punca kerjaya, punca rumah sewa, bil api, bil air. Jadi dia menjadi problem itu akan terpalit kepada anak-anak. Ini kita nak fokus tentang perselisihan terus menerus. Selalu bergaduh ibu dan ayah. Tapi kalau sekali-sekala kita dah berkeluarga ni seronok juga kan. Dipanggil apa dia? Masam manis. Sekali-sekala gaduh, ada orang pujuk kan. Ada orang hantar bunga kat pejabat. Tulis, I am so sorry, saya yang salah. I minta maaf, sayang awak. Rasa ada taman di hati. Ada sweet-sweet sikit. Kan? Ada orang pujuk sebab apa dia? Sebab ada pergaduhan kecil. Sebab itu ada filem Masam Manis. Kan? Kalau manis saja tak elok. Manis saja kerja manis. Kalau masam saja pun tak seronok. Dalam kamu punya masakan kan ada masam, ada masin, ada manis. Baru sedap resipi gulai yang kita makan. Kau memang dia letak garam saja. Gulai kamu letak garam saja. Makinnya. Ataupun makan, manisnya. Makan gulai rasa macam sirap Bandung. Sebab manis sangat. Jadi ada campur rempah ratus di dalam kita. Hidup ini ada masam-masam manis. Kadang-kadang adalah. Tapi jangan kamu cari pasal. Supaya rasa manis, kamu saja buat pasal, buat masam. Atau buat gaduh, takut-takut, kamu lost control. Akhir sekali jadi gaduh betul. Tapi kalau sekali-sekala, seronok juga, romantik kan. Dia datang, maaflah, I minta maaflah. Tak nak. Alah maaflah, ya tak nak. Maaflah, tak nak. Jom kita pergi makan, tak nak. I belanja juga hotel Festa, tak nak. Slow sikit kan. I beli tas tangan dekat dengan Sogo harga 8,000. Nak. Waktu kawan pujuk begitu, suami pun sama. Suami pujuk isteri pujuk suami. Jadi adalah apa dia? Kegembiraan. Tapi kalau kita terus menerus bergaduh, itu bukan kegembiraan, kesakitan, kekecewaan, kemarahan. Tapi kalau sekali-sekala itu rutin ya. So itu perselisihan yang terus menerus. Dan kesungutan yang tidak terbatas. Kesungutan, apa dia kesungutan? Bersungut. Itu tak ada, ini tak ada. Kalau ada, itu tak cukup. Kalau dah cukup, itu tak comel. Kalau comel, itu tak mahal. Isteri yang banyak merungut ni pun problem juga. Kan? Dah ada, tapi tak cukup. Jadi itu pun masalah juga. Seorang isteri yang baik, suami dah bagi. Suami ni ayah kamu lah. Isteri tu mak kamu. Tapi kalau dia kesungutan yang tidak terbatas antara ibu ayah dan ibu pada setiap kali mereka bertemu. Sungguhlah. Dah ada benda tu. Tapi dia bersungut. Dia komen. Dia query. Dia argue. Memang dah ada. Tapi dia nak lagi mahal. Sama dengan jiran dia. Ataupun barang yang dia ada lebih murah daripada barang yang ada di rumah jiran dia. Itu pun jadi punca.
Suami dah bagi. Apa keperluan yang suami perlu bagi kepada tanggungjawab isteri anak-anak? Makan, minum. Kemudian pakaian, tempat tinggal. Itu wajib. Dia panggil nafaqatun asliyatun. Nafkah yang asal. Kemudian dia buat zaidatan. Ada nafkah tambahan. Dia bagi juga. Bukan sekadar rumah serumah-rumahnya. Dalam rumah penuh dengan perhiasan. Ada TV, ada peti, ada lampu, ada air condition. Bukan buat rumah semata-mata. Baju pun bukan 2 helai. Sebab tu 2 helai setahun. Tapi ayah dah beli, suami dah beli untuk isteri. Bukan 2 helai. 12 helai. Mana tiap-tiap bulan baju baru. Kan? Apa lagi? Kenderaan ada. Bukan kereta kecil. Kereta besar-besar. Kan? Kereta mewah-mewah. Tapi dia bersungguh lagi. Sebab ada kereta beza. Nak beza. I nak kereta macam dengan kawan I tu. Ataupun jiran sebelah. Kereta apa dia? Alphard. Ya, jadi dia bersungguh benda yang lebih. Jadi masalah juga. So jangan bersungguh redha dan juga qanaah dengan apa yang kita ada. Jangan tengok jiran kita. Jangan tengok kawan kita. Kamu pun sama dia. Kamu nak rasa syukur ini, qanaah ini apabila kamu tengok kat bawah. Jangan dongak ke atas. Itu metafora dalam perbandingan. Analoginya, kalau kita dah asyik duk tengok orang yang lebih, kita tak bersyukur. Rupanya kita ada lebih daripada orang yang lebih daripada kita. Iaitulah kita tengok ke bawah. Tahu tengok ke bawah? Mana kita ada rumah, orang tak ada rumah. Kita ada kereta, orang tak ada kereta. Kita rasa syukur. Jangan kita tengok kita ada rumah, tapi orang lain lagi besar rumah dia. Dia rumah banglo, kita rumah teres. Sampai ke bila kita tak bersyukur? Padahal kita rumah teres, orang lain rumah setingkat. Tu tengok ke bawah, memandang ke bawah. Sekali-sekala kita pandang ke atas boleh. Untuk motivasi, inspirasi, untuk kita kejar, untuk kita dapat, untuk kita kaya macam dia. Tapi jangan sampai kita over limit. Kita dah ada tapi kita nak kaya lebih kaya. Kalau kamu dapat 10,000 tak cukup. Kalau kita dapat 20,000 tak cukup bang. Ni abang yang bagus-bagus duk support surau, bagi derma, bagi duit raya ni. Orang ni hadirin dan juga hadir. Ada sifat qanaah. Kalau kita tidak qanaah, tidak redha, tidak rasa cukup, dia berlakulah. Sebab gaji dia 5,000. Tapi isteri dia minta macam-macam. Sampai dia ada ruang, dia songlap. Dia pecah amanah. Dia ambil duit company, ambil pejabat. Kerana kita tidak cukup apa yang kita ada. So petua dia untuk kita rasa qanaah, kita berpada dengan apa yang kita ada. Kita tengok orang lain lagi susah daripada kita. Orang lain lagi naif daripada kita. Orang lain daripada miskin daripada kita. So, kita rasa syukur. Tapi kalau kita orang lain lagi banyak, lagi besar, lagi kaya, kita selalu rasa tak cukup. Itu petua dalam mendidik diri, dipanggil tazkiyatun nafsi. Dan kesungutan yang tidak terbatas antara ayah dan ibu pada setiap kali bertemu. Temu minta itu, minta ini, minta itu, dia akan menjadi masalah. Si anak setiap kali membuka matanya di rumah, dia lihat hanya pertengkaran yang berapi-api di hadapan matanya. Kamu tu boleh tengok drama lah. Kalau tidak, mungkin pengalaman hidup kamu. Ibu ayah yang suka bergaduh. Buka aja mata, dengar bingit kat rumah. Jumpa saja mak ayah kita, gaduh. Jadi kita pun tak tenang. Maka sudah tentulah dia akan meninggalkan rumah yang gelap gelita itu dan melarikan diri di sekitaran keluarga yang penuh kesialan. Bahasa kesialan ya, walaupun tak elok, maknanya dia pergi ke arah benda yang sial, yang malam, mencari teman-teman yang dapat menghabiskan masanya bersama. Sebab kalau duduk kat rumah asyik bising je. Kena pula rumah flat. Maaf cakap bukan menghina rumah flat, tapi banyak masalah kat sekolah tu daripada budak-budak yang background dia begini. Sebab adik-beradik ramai. Ada 7-8 orang, bilik 2. Kan? Lepas tu mak ayah pula bergaduh. Dia pula senang, dia pun duduk kat bawah. Duduk kat bawah jumpa budak-budak yang digantung sekolah, budak yang dibuang sekolah, ataupun budak yang terlibat dengan gejala sosial. Budak yang sudah tidak bersekolah, dia berkawan dengan tu, mula pandai hisap wib, mula pandai merempik, mula pandai pecah rumah. Jadi big problem kepada keluarga. Asalnya kerana mungkin kita juga suami isteri yang tidak boleh kontrol amarah, akhir sekali gaduh depan anak. Ada dia hantar kepala mak dia, mak ni makna isteri dia, mak pada anak-anak ni, dipegang rambut, dihentak-hentak. Anak tengok. Kalau dia membesar dalam keadaan itu, mungkin dia jadi trauma. Mungkin dia berdendam dengan ayah dia. Sebab ayah dia pijak, terajang, dera, azab mak. Ataupun pada anggapan budak itu, dia menganggap memang orang lelaki boleh buat begitu kepada orang perempuan. Ataupun dia berdendam, dia besar nanti dia nak tumbuk ayah dia, hatta dia nak bunuh ayah dia.
Ataupun mungkin dia benci pada mak. Kenapa? Mak yang selalu bergaduh lawan cakap ayah. Ayah jenis baik, ayah cakap 1, mak cakap 10. Bahkan mak yang pukul tanpa ayah. Budak ni pun mungkin menjadi satu penyakit dalaman. Psikologinya, dia benci mak dia. Kenapa? Kerana dia tengok membesar dalam suasana begitu. Jadi impak kesan pada jiwa dan psikologi. Dia kata apa dia? Dia penuh dilihat. Setiap kali buka mata, dilihat pertengkaran yang berapi-api di depan matanya. Bukan kalau api macam dragon. Tapi kalau marah, berapi-api lah kan. Suara parau, suara kuat, gaduh. Kalau cakap mu aku saja, engkau saja, panggil nama lah. Jadi sumpah seranah lah. Semuanya itu disebut lalu anak tadi akan meninggalkan rumah yang gelap gelita. Gelap gelita ini bukan gelap kerana tak ada api. Tapi gelap daripada kasih sayang. Ataupun mungkin gelap sungguh. Dia blackout ataupun kena potong elektrik kerana suami dia tak bagi nafkah, membayar bil yang ada. Seminggu duduk dalam gelap. Mungkin juga. Jadi maksud yang tersirat gelap daripada kasih sayang. Sampai Imam Ghazali menyatakan, jangan biarkan anak anda yatim saat dia punya ibu dan ayah. Sekali lagi, jangan biarkan anak-anak kita menjadi yatim padahal dia punya ibu dan ayah. Apa maksudnya? Kita ada ayah tapi tak rasa macam punya ayah macam orang lain. Kita ada mak, tak rasa keberadaan mak dan ayah. Lalu dia terasa dia yatim. Maksudnya jangan biarkan anak kita yatim padahal dia punya ibu dan ayah. Yatim ni macam mana? Yatim, orang yang kematian ayah dia sebelum dia umur akil balik. Kalau macam abang bukan anak yatim. Walaupun ayah dah meninggal. Mungkin ayah dia, ustaz pun dah meninggal ayah bang. Ayah dia tak ada dah. Abang, saya anak yatim tau. Ayah ustaz dah meninggal. Yatim kepala otak ustaz. Umur 50 yatim apa. Itu haji yatim. Ataupun rais yatim. Yang ni memang yatim makna apa dia? Orang yang kematian ayah ketika umur dia boleh akil balik. Dan Nabi yatim piatu. Kerana ayahnya meninggal, umur Nabi 2 bulan dalam kandungan Aminah. Abdullah meninggal kan? Dan Aminah meninggal, ibunya Aminah binti Wahab meninggal ketika umurnya berapa tahun? Berapa tahun? Sporting lah saya. Kan ustaz kan baik. Jangan tengok ustaz tanya jawab lah. Kita umur Nabi ketika berapa tahun mak dia meninggal? Kuat sikit. 10 tahun. Nah, kena belajarlah sirah. Jangan belajar Quran saja. Berapa? 6 tahun. 10 tahun tu dia belajar sirah yang salah. Tapi tak apalah. Dia cuba juga. Kemudian ketika umur berapa tahun, atuk dia meninggal. Kan lepas daripada itu dijaga oleh datuk dia kan. Umur 6 tahun. 6 tahun mula akhir balik. Mak pula tak ada. Kemudian dijaga oleh atuknya, datuknya, kakeknya, grandfather dia. Abdul Muttalib. Sampai umur? Pandai. 8 tahun. Lepas 8 tahun meninggal Abdul Muttalib, dijaga oleh? Ya, pakcik dia nama? Pandai Abu Talib. So, dia umur 10 tahun tu Abu Talib jaga. Okay, tapi tak apa. Ada satu cubaan. Ada kau semua senyap. Dia jawab walaupun salah. Kan? Bagus dia jawab salah. Daripada awak Farid. Firas, awak tak jawab. Jadi dia jawab walaupun salah. Boleh ustaz betulkan. So Firas, bila ketika Nabi jadi yatim yang kehilangan emak, umur bila? Bila? Berapa tahun? Orang lain jangan jawab sebab dia ketawakan abang tadi. Ya Firas, ketika dia umur berapa tahun? Nabi berapa tahun dia meninggal, iaitulah bondanya, ibundanya. Orang lain jangan beritahu. Umur? Tak fokus lah ni. Umur 6 tahun dik. Kamu umur berapa tahun? 15 13. So kamu dah akil balik kot. Dah sampai umur belum? Saya belum lagi. Okey tak apalah, tidak dalam limit itulah, dalam waktu itulah. 13 tahun belum sampai umur. Yang kebanyakannya mungkin ada sampai umur 8 tahun pun ada. 10 tahun. Jadi jangan Firas, jangan sampai awak umur berapa? 25 tahun. Akil balik ke belum? Belum lagi. Jangan. 25 tahun tu ada segantang keluar air mani. Cuma sekarang ni belum lagi ya.
13 tahun. So ketika umur berapa tahun, meninggal pula Abdul Muttalib datuknya. Lalu dijaga oleh Abu Talib. Umur Nabi ketika itu berapa tahun? 10 tahun. Ini pun tak fokus juga ni. 8 tahun. Tapi jawapan sekali saja. Kamu jawab 10, kosong markah. Yang kedua baru betul. Jawapan A, B, C, D. Okey, A. Umur Nabi 10 tahunkah, 8 tahunkah, 6 tahunkah, dia menjadi yatim piatu dia. Hah? 8 tahun. 8 tahun dia kehilangan datuk dia. Yatim piatu kan tak ada ibu, tak ada ayah. So kehilangan ibunya ketika umur 6 tahun. Salah lagi. Bila umur berapa Nabi yatim piatu? 6 tahun. Sebab 2 bulan dalam kandungan Aminah, ayah dia meninggal. Bukan umur 6 tahun, 10 tahun. Kemudian 6 tahun, mak dia pula meninggal. So dia yatim piatu ketika umur 6 tahun. 8 tahun itu datuk dia dah jaga. Kemudian datuk dia meninggal, dia jaga oleh Abu Talib. So Nabi yatim piatu. Kamu punya ayah, punya ibu. Bukan anak yatim. Bahkan ada orang yang mungkin kawan-kawan kamu, dia tak ada ayah, tak ada ibu. Memang dia yatim piatu. Tapi dia rasa macam ada ayah, macam ada ibu. Hidup dia penuh dengan warna-warna kegembiraan. Sebab sekeliling kelalang ni orang yang dia anggap macam ayah. Mungkin uncle dia, mungkin pakcik dia. Dan kamu kalau tak ada ayah pun ada ayah-ayah yang menjaga kamu. Keluarga mungkin dalam tahfiz. Ada jiwa dia tak rasa kosong. Walaupun dia anak yatim. Hidup dia kerana orang menganggap tak apa, pakcik jadi ayah kamu. Sampai Nabi pernah tawarkan kepada, iaitulah anak kecil menangis waktu orang lain beraya. Tapi dia tak punya ayah. Lalu Nabi tawarkan, maukah kamu supaya, apa dia? Hasan dan Husin. Hasan dan Husin itu menjadi adik-beradiknya. Maka Nabi menjadi kakeknya, menjadi datuknya. Mahukah kamu, Fatimah ke, ataupun Ibrahim ke, Qasim menjadi adik-beradik kamu? Maksud Nabinya, kan ayah kepada Qasim, ayah kepada Fatimah, ayah kepada Ibrahim adalah Nabi. Mahukah kamu menjadi adik-beradik kepada Ibrahim sebagai contoh? Mahu sangat. Kenapa? Yang tawarkan untuk menjadi ayah adalah Nabi. Termasuk mungkin kamu ada ayah angkat. Ini ada yang dia terasa begitu. Walaupun dia tak punya ayah dan ibu, tapi dia rasa macam ada ayah. Sebab ada ayah-ayah angkat dia, ataupun ayah mertua, tak adalah. Ayah, apa dia? Ayah saudara dia panggil bapa saudara lah. Ayah juga kita panggil kan? Ada bahasa dia panggil ayah long. Ada yang panggil Pak Long, Pak Lang kat Kedah kan. Dia panggil ayah ngoh. Ayah ngoh itu yang tengah adik-beradik ayah kita, dia panggil Pak Ngoh. Ada ayah Su, adik-beradik ayah kita, kampung mak kita, ayah bongsu kan. Dia panggil Pak Long, Pak Ngoh, Pak Su. Pak tu bapak lah, ataupun ayah. Ayah Long, ayah Ngoh, ayah Su. Faham? Walaupun dia tak punya ayah kerana aksiden, tapi adik-beradik ayah dia, uncle dia yang jaga. Ini satu situasi. Dan malangnya kita, tadi orang yang tak punya ayah, tapi dia terasa macam ada ayah. Penuh dengan kegembiraan, kasih sayang. Tapi bagaimana kalau dia ada ayah, ada ibu, tapi dia tak terasa pun macam ada ayah, macam ada ibu. Itulah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali. So kita sibuk berkerjaya macam mana, jangan biarkan anak kita terasa kosong. Sekali lagi, jangan biarkan anak anda menjadi yatim. Bahkan yatim piatu saat dia punya ayah dan ibu. Sebab apa dia? Sebab dia tidak memberi masa, memberi penghargaan, memberi ruang untuk anak dia. Anak dia rasa kosong lah. Bahkan ketika disediakan tempat untuk ayah dia, untuk ibu dia, dia mendapat pelajar cemerlang tau. Contoh kalau kamu sekolah, dia ada anugerah cemerlang. Apa dia? Majlis anugerah cemerlang. Disediakan tempat untuk ibu, untuk ayah. Tiap-tiap tahun dia dapat anugerah cemerlang. Pelajar cemerlang terbaik. Tapi kosong selalu. Sebelah kanan kosong, sebelah kiri kosong. Padahal dia dapat straight A. Dia tengok orang lain, bukan dapat straight A, satu aja A. Mungkin admat, mungkin BM, okay? Mungkin sejarah. Dia dapat A satu saja. Maka sekolah panggil juga ibu dan ayah. A satu saja.
Dia ni 10A. Dia ini tiap-tiap tahun cemerlang. Tapi dia tidak pernah dikunjungi oleh ibu dan ayah. Kalau jemput ayah, ayah tak boleh pergi, ayah ada meeting. Hari Minggu nanti ayah tak boleh pergi, ayah ada urusan. So mama pergi. Mama tak boleh lah, mama ada urusan untuk butik mama. Kalau sekali-sekala okey, tapi kalau dah dia rasa kecewa begitu, sedangkan orang lain dia tengok penuh dengan mak bapak datang. Ada student, satu aja sebab tu ibu ayah boleh datang sebab dia naik ke pentas ambil gambar. Anugerah cemerlang. Dia minta kalau boleh saya nak bawa datuk dan nenek saya, boleh cikgu? Datuk nenek nak minta. Cikgu pun kata boleh, sediakan kursi. Kenapa? Datuk dan nenek pun nak tengok cucu sulung ni naik ambil hadiah di pentas. Orang lain punya family begitu, tapi dia terasa kosong. Jadi terasa macam yatim lah. Ada ayah, ada ibu, tapi ibu sibuk dengan persatuan, sibuk dengan company. Akhir sekali kosong jiwanya. Cuba gambarkan kekosongan jiwa tadi diisi oleh lelaki yang bukan bergelar ayah. Lelaki itu bergelar cowok. Pandai. Lelaki itu bergelar boyfriend. Lelaki itu bergelar balak. Tahu balak? Balak dia. Balak dia tak apa dia? Gewe dia. Marka dia. Yang sebenarnya lelaki tadi bukannya dia seperti ayah kandung. Tapi akhir sekali ayah kandung dah tak ada masa sangat. Okey, ada lelaki bukan ayah kandung, tapi lelaki itu bergelar kawan dia, yang ambil kesempatan. Lepas tu jadi kawan baik. Lepas tu jadi BF, boyfriend. Jadi lelaki yang sepatutnya ayah kandung tadi sudah tak ada masa sangat, mak tak ada masa sangat. Akhir sekali ada lelaki yang bukan bergelar ayah kandung, tapi lelaki itu bergelar cowok. Lelaki itu bergelar boyfriend yang boleh kendong dia ke mana-mana. Sharing is caring. Mula-mula dia pandai main bahasa tahu. Dia share. Dia caring sangat. You dah makan? Dia beli makanan untuk perempuan tu. Dia caring sangat. Dia bantu. Dia tolong. Dia tanya khabar. Selalu WhatsApp. Akhir sekali perempuan tadi pun mula terpikat. Lelaki tadi bukan ayah, bukan abang pun. Lelaki itu rupanya adalah playboy dan Casanova. Akhir sekali dia ikut lelaki. Lelaki yang namanya jerat percintaan tadi, mungkin boyfriend, mungkin kawan. Akhir sekali berlaku apa yang tak patut berlaku. Ini sebenarnya bukan drama, dik. Tapi antaranya mungkin bersebabkan kita tak ada masa sangat. Tapi bila anak kita dah mengandung 3 bulan, baru menangis kita. Baru terduduk kita. Dulu sibuk sangat. Kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang mak yang dia terasa kosong jiwa. Duduk dalam rumah banglo, rumah besar, tapi kosong. Kekosongan tadi diisi oleh jantan lain yang sebenarnya nak ambil kesempatan kepada dia. So, anak kembali kepada jangan biarkan anak tadi jadi gelap gelita, bukan blackout, tak ada cahaya, mungkin gelap gelita daripada kasih sayang. Bahkan Imam Ghazali kata apa dia? Jangan biarkan anak anda yatim saat dia punya ibu dan ayah. Dia ada ibu ada, tapi rasa feel dia macam tak punya ibu dan ayah. Moga-moga keluarga kita tidak begitu. Dia peluk kamu, dia tanya khabar kamu, dia caring pasal kamu. Dan kalau ada lelaki, kamu pun perempuan kan, perempuan yang ada konon-konon carry sangat pasal kamu, yang share masalah, tapi kamu ada perempuan yang lebih ikhlas dalam hubungan itu. Nama perempuan itu ialah your mom. Nama perempuan itu ialah ummuki, ibu kamu. Dia sayang cinta kamu tanpa batas. Tapi orang lelaki, orang perempuan, kalau kamu perempuan kan, kalau kamu perempuan, ada orang lelaki, lelaki itu bukan bapa kamu, lelaki itu bukan abang kamu, mesti dia ada sesuatu yang nak daripada kamu. Apabila dia dapat, habis madu sepah dibuang. Kalau kamu lelaki pun sama. Kalau ada perempuan dari licin goda kamu, tapi dia tak ikhlas, seikhlas seorang perempuan yang bergelar ibu. So adik, anak-anak, ni cerita pasal kita dah punya ibu dan ayah. Kalau ayah kita tidak buat begitu, syukurlah. Syukur. Kenapa? Ayah kita sayang. Ayah kita caring pasal kita. Tanya khabar. Jangan buat konflik antara ibu dan ayah. Share masalah dengan ibu ayah, dengan keluarga. Daripada kamu share dalam TikTok ataupun dalam WhatsApp, macam-macam. Kerana banyak netizen, banyak penghasut, banyak syaitan daripada malaikat. Tapi ibu dan ayah, dia akan memberi solusi yang terbaik. Bukan salah kamu berkawan, tapi sampai kita tak bagi tahu ibu ayah. Kawan pula yang kamu bagi nasihat itu rupanya kawan yang tak elok.
Akhir sekali berlaku buli, akhir sekali berlaku gaduh. Mak ayah tak bagi tahu. Mak ayah tengok dalam TikTok, rupanya pergaduhan besar. Tak sangka anak dia. Kenapa? Kerana terpengaruh dengan kawan. Ada apa masalah? Kita tanya ibu ayah. Kalau di sekolah, rujuk guru disiplin. Boleh anak-anak? Macam tak setuju je. Boleh anak-anak? Boleh anak-anak? Siapa yang paling ikhlas menyayangi kamu? Ibu ayah. Orang lain dia sementara saja. Kalau dekat luar pun sama. Ni dekat luar kita dah kaya begini, kita ada segala-galanya. Ada orang mendekati yang baik dengan kita. Tapi tidak sebaik ibu dan ayah kita. Kalau dia kontraktor ketika dia kaya. Setelah dia dapat, sampai dia bercerai, dia buang anak, buang keluarga, dia pun kahwinlah dengan perempuan yang lahir licin, yang sifatnya pisau cukur. Akhir sekali habis harta dikikis, dia pun minta cerai juga. Kerana orang yang betul-betul menyayangi kamunya bukan dia. Perempuan tadi, perempuan jalang. Perempuan tadi, perempuan pisau cukur. Itu dalam berkeluarga. So, kena kenali orang yang betul-betul ikhlas menyayangi kita. Orang lain tu kadang-kadangnya kamu dimanipulasi, ditalwiskan ataupun di nampak comel, nampak baik depan kamu. Tapi ibu ayah tidak begitu anak-anak. Sifat dia sanggup berkorban untuk anak walaupun dia tak makan. Yang penting anak boleh makan. Itu sifat ibu. Lepas daripada tu kiranya ni awak baca sendiri. Kiranya sampai habis ni awak baca sendiri kerana ustaz nak sebut benda lain. Siapa yang boleh baca sendiri dengan begitu laju? Daripada kira sampai agama sampai sebelum. Okey, silakan awak baca laju sikit. Muka surat 131. Kiranya. Ya, kiranya. Kuat sikit. Sekian, terima kasih. Bacalah elok-elok, bukan jawi, bukan Arab pun. Baca betul-betul. Baca betul-betul. Baca supaya orang lain faham. Tak apalah. Yang lain boleh tengok dia baca tadi ya. Faham ya? Apa? Dia katanya sekiranya teman-teman yang ditemui si anak itu merupakan teman-teman yang jahat dan berbahaya. Dia dapat kawan yang buruk, yang jahat. Dan secaya ia akan hanyut. Dia akan hanyut ni terikut arus hanyut macam banjir begitu kan. Dia akan hanyut bersama-sama mereka dalam arus penyelewengan. Bukan arus banjir, arus aliran air, sungai. Tapi dia mengikut arus. Orang berfoya-foya, dia berfoya-foya. Orang merempit, dia merempit. Kepada penyelewengan. Yang akan terampung bersama kepada kelakuan yang terhina dan adat kebiasaan yang buruk. Biasanya dia budak tahfiz. Dia tak buat. Tapi dah dia biasa dengan kawan yang hanyut. Akhir sekali dia biasa. Biasa cakap tak elok, tengok benda tak elok, cakap benda tak elok, buat benda yang tak elok, terbiasa. Bahkan percayalah bahawa penyelewengannya pasti akan berlaku. Penyelewengan tadi merujuk kepada penyelewengan anak-anak, gejala sosial akan berlaku. Dia kuat macam mana, kental macam mana. Kalau keliling kelalainya semuanya jahat, lama-lama dia jadi jahat. Kita ni jahat, tapi keliling kalau kita baik, lama-lama insya-Allah menjadi baik. Itu pun ada mafhum hadis kan. Kalau kita berkawan dengan orang yang menjual wangi-wangian, lama-lama kita dapat tempias wangian itu. Betul? Kita bukan berjual wangi, tapi kita berkawan dengan tempiasnya, percikannya. Kalau tidak pun dia bagi kepada kita. Dan satu hadis lain Nabi kata, kalau kita berkawan dengan penjual habuk kayu, okey, maka habuk percikan kayu itu kena pada kita. Dipanggil pengaruh rakan sebaya. Bahkan percayalah bahawa penyelewengannya pasti akan berlaku. Dan penjenayahannya tidak dapat dielakkan lagi. Dia terlibat dengan jenayah, terlibat dengan rempit, tahu-tahunya polis pergi cekut, dia pun kena juga. Padahal dia budak tapis. Kenapa? Kerana dalam pergaduhan buli itu dia ada. Kalau dalam rempit haram itu dia ada. Dalam bakar apa dia? Dapur. Kamu jangan biasa tau. Kita bakar dapur nak buat Maggi, dia bakar. Kawan tu tukang bakar je. Kawan tu tukang buat bakar kat sini.
bakar dapur nak isap ganja. Abang ni faham juga Ustaz sebut kan. Dia bakar ataupun yang kat sini heroin morfin, dia tu terpalit. Dia tu kena. Dulu rokok pun dia tak pegang. Sekarang ganja, heroin, morfin. Jadi penjenayahan dan tidak dapat dielakkan lagi sehingga dia menjadi alat yang berbahaya dan bala di atas negara dan sekian rakyat. Akhir sekali, ingatkan masalah keluarga saja. Pening kepala ayah dia terlibat, anak dia terlibat dengan heroin. Hal tu pula anak dia terlibat dengan pengkit. Hal tu terlibat pula dengan LGBT. Hal tu terlibat pula dengan apa dia, isap dadah. Hal tu gantung sekolah. Pening kepala mak ayah. Pening. Kenapa? Urusan kamu lah. Jadi ingatkan satu je, kepeningan dalam keluarga. Rupanya jiran sebelah pun pening juga. Ingatkan jiran kiri je, jiran kanan. Pening juga. Satu kampung, ingatkan kampung hulu je. Kampung hilir pun pening. Akhir sekali, satu kampung Tok Ngulu, Tok Gawa pun pening lalap je. Kenapa? Jadi masalah besar. Sebenarnya masalah kecil. Masalah keluarga. Masalah anak-anak. Tapi dah ramai. Ramai sekali ni budak-budak sekolah. Naik basikal, dia panggil apa dia? Yang tak ada break tu. Telajak. Sampai digilis oleh apa di kereta apa dia? Kes basikal telajak. Budak-budak sekolah aja. Nak tahu kata gilis. Jadi isu bukan negeri. Masuk berita jadi isu nasional negara. Jadi dia menjadi bahaya, dia menjadi bala di atas negara dan sekalian rakyatnya. Agama Islam. Agama Islam siapa nak baca? Adik kecil ni pula. Baca padu. Kasih padu lebih daripada body yang padu ini. Baca kuat walaupun tubuh kecil. Okey, silakan. Ya, Mak Kilau. Realisasikan, melaksanakanlah. Merealisasikan. Ini pun sama. Dah cukup. Semua ni memang tak ulang kaji pelajaran ni kan. Buka-buka kat sini saja. Baca pun tak lancar nak faham macam mana. Baca tu biar kita lancar, kita faham, bahkan boleh memahamkan orang. Namun begitu, terima kasih adik-adik. Fatahallah alaih. Apa dia disebut? Saya baca untuk yang makcik-pakcik yang tak ada kitab. Agama Islam dengan prinsip-prinsip yang penuh kebijaksanaan. Ini solusi tau. Apabila pada paragraf pertama ni dia sebut tentang problem, kronologi masalah, yang ni solusi, penyelesaiannya melalui cara, dalam banyak-banyak cara. Agama Islam dengan prinsip-prinsipnya penuh kebijaksanaan. Dalam bahasa Arab asal dia panggil Al-Hakimah. Islam tu sifatnya bijaksana. Solusinya ialah Islam. Kita apa masalah pun back to fitrah Islam. Dia panggil Al-Hillu huwal Islam. Apa dia dek? Al-Hillu huwal Islam. Penyelesaiannya ialah Islam. Apa masalah kembali pada Islam. Bukan ada masalah kembali pada orang kafir. Dia buat masalah, kita lagi kronik. Orang Islam kan Allah kata apabila kamu bertelagah, apabila kamu berselisih, maka kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Secara Islam, dia telah menggariskan bagi si peminang untuk berkahwin. Lalu dia kembali kepada asal usul pelajaran kita dulu. Kan kita dah belajar bab kahwin. Kenapa boleh berselisih, bergaduh masalah semua metal ni? Masalah ikat singgah masin ni, sampai nak bercerai ni. Masalah apa dia? Masalah lambat akad kain ni, sampai nak talak ni, fasah ni. Kenapa dia kata? Kalau kita kembali kepada agama, Islam telah menggariskan kepada si peminang. Dulu kan kita belajar ketika kita nak meminang, ataupun dipinang, ataupun tajuk dalam memilih pasangan. Mula-mula nak kahwin dulu, antara hak bagi seorang ayah ialah memilih bakal ibu kepada anak. Apa maksud dia? Memilih bakal ibu kepada anak tu. Maknanya memilih bini. Ada 3 yang Umar kata apabila budak ni menghadap Umar, lalu diadu tentang budak yang derhaka kepada ayah. Umar Al-Khattab
Dia seorang khalifah, dia juga seorang alim besar. Jadi ayah dia kata, ini itu banyak ni Aiman tak tunaikan hak kepada ayah. Contoh saya, nama Aiman. Kenapa Ustaz pilih Aiman? Aiman tak kisah. Kata Aiman. Separjo jaga sikit. Apa dia, dek? Kerana dia banyak tak tunaikan tanggungjawab. Jadi ayah dia mengadulah. Kalau kita mengadu kepada Nabi, sekarang ni zaman Umar, madu pada Umar. Anak aku ni itu banyak mengadu. Anak ni pun angkat tangan. Wahai Umar, boleh tak saya nak tanya, kalau saya tak buat tanggungjawab saya terhadap ayah, saya anak derhaka. Tapi dalam agama ni, ada tak tanggungjawab ayah terhadap anak? Umar ketika itu dia cakap betul. Dia tak cover lain. Kalau kita sama-sama dewasa, ada anak, kita bohong sikit pun tak apa. Yang penting, jangan malukan geng kita. Kita pun cakap bohong. Islam tidak begitu. Depan-depan ayah dia cakap. Ya ada. Apa tanggungjawab ayah terhadap Umar? Umar pun jawab, tanggungjawab ayah kamu terhadap kamu yang pertama, ayyan taqiya ummu, mesti dia memilih ummun, ibu itu daripada keturunan yang baik. Yang itu saya nak kembali kepada tajuk kita ini. Apa dia? Memilih bakal menjadi seorang ibu kepada anak daripada bakal keturunan yang baik. Maknanya kita nak kahwin, hak kita memilih calon isteri yang baik, bakal keturunan yang baik. Kan banyak hadis, tungkaul arba'atul arba'in, dinikahi seorang perempuan kerana 4. Salah satu 4 itu kan disebut wali hasabiah, kerana kayanya, kerana kecantikannya. Wali hasabiah kerana keturunannya dan kerana agamanya. So kriteria nak memilih pasangan antaranya faktor genetik. Yang kedua, kalau dia dapat kamu, dia letakkan nama yang baik untuk kamu. Orang kata an yuhassina ismu, yuhassin memperelokkan namanya. Dapat anak, abang letak nama yang elok-elok. Hak ayah letak nama yang elok untuk anak-anak. Main letak nama, keluar nama anak apa dia? Cantik, tapi maknanya buruk. Nama Zani. So, Zani, panggil Danny ke? Zani ni penzina. Zani, Muhammad dah lah terpuji. Muhammad yang terpuji. Muhammad Zani. Muhammad yang terpuji. Zani yang berzina. Tak tahulah dia campur nama mana. Mungkin ayah dia nama Gani, mungkin mak dia nama Zakiyah. Zani, dia ambil Zakiyah ni. Mungkin daripada Zakiyah ambil Za. Gani jadi Zani. Dia tak tahu Zani itu penzina lelaki. Perogol bersiri makna dia. Ada nama Zani kat sini. Cuba kamu baca surah An-Nur kan? Surah An-Nur. Siapa apa surah An-Nur? Suratun anzalnaha wa faradnaha. Kamu baca ayat 3, ayat 4, termasuk ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina lelaki, sabit kesalahan, maka sebab mereka mi'ata jaldah, 100 kali sebab. Az-zaniyatu penzina perempuan, Az-zani penzina lelaki. So letak nama anak Az-zani, Muhammad Zani. Muhammad yang terpuji, Zani yang berzina. Yang berzina, kalau bahasa kasarnya, yang merogol, ya, yang melacur. Bagi apa dia? Zani, abang Zani. Jangan main capur-capur saja. Jangan main capur jadi penzina. Ada dia campur bukan jadi penzina. Nama anak dia apabila dia capur, nama kereta. Nama kereta. Sebab ayah dia nama Marzuki, mak dia nama Suziana. Jadi dicampur Marzuki, Suziana, dia ambil separuh, tu separuh. Jadi anak dia Suzuki. Suziana ambil Su, Marzuki ambil Zuki, jadi Suzuki. Anak nombor 2 nama Yamaha. Sebab ayah dia nama Yahya, mak dia nama Mahani. Kamu campur dua tu, Yahya, Mahani. Ya separuh, Mahani, Yamaha. Satu keluarga ni, nama dia Mazda. Tu kereta Daksa Wahulu, kereta lama tu. Sebab ayah dia nama Daud, mak dia nama Mazna. Campur di antara Mas, nah tu buanglah, nah kau. Okey, Mas, nah, Mas, Daud. Jadi anak dia Mazda. Hello, Mazda ada? Mazda tak ada, belum balik sekolah lagi. Yamaha tidur tak bangun lagi. Habis siapa ada? Suzuki. Tak, Suzuki ikut abah pergi ke pasar. Siapa yang ada? Yang ada Proton. Satu family nama. Proton ni nama Jawa. Ayah dia nama Prodoyono.
Mak dia lama sa'atun. Jadi prodoyono dengan sa'atun proton. Jangan main campur je. Main campur nama zani, ia berzina. So meletakkan nama yang elok untuk anak. Nombor tiga an yu'allihumul kitab, dia ajar kamu kitab. Ajar Quran lah kitab. Sebelum Omar sebut yang keempat, yang kelima tanggungjawab ayah, budak tu kata kafar. Maknanya cukup. Enough is enough. Cukup. Tak payahlah banyak-banyak. Yang pertama, bak pilih keturunan. Mak aku kan Zanjiyah. Zanjiyah ini bakal keturunan tak elok. Bekas isteri seorang Majusi. Jadi di waktu dia nak kahwin, dia tak pilih bakal keturunan yang baik. Dia telah mengabaikan tanggungjawab yang pertama, ayah memilih calon ibu yang baik untuk melahirkan zuriat. Artinya ketika kita nak kahwin, pilih banyak pilihan, antaranya pilih keturunan, pilih agama, kan? Yang kedua, letak nama. Dia letak nama aku Ju'lan. Kalau kamu tengok Kamus Idris Marbawi, makna Ju'lan lipas. Siapa nama lipas kat sini? Nama lipas angkat tangan, lipas. Tak ada kan? Nama kita cantik, tu nama apa dia? Firdaus, tu nama Mikail, tu nama Faiz, tu nama Firas, ni nama Anas bin Malik. Kau ada nama lipas. Ni nama lipas, ni nama cicak mengkarung. Ni nama beruang, ni nama kerbau pendek. Tak ada. Nama kita kan cantik-cantik. Yang kedua dia baca Ju'lan, maksudnya iaitulah mengkarung lah. Makna tu mana? Kalau kita jenis kumbang. Jadi ada tak jenis nama lipas bin kumbang? Kumbang ataupun lipas? Tak ada. Dia letak nama anak dia yang membawa maksud itu. Yang ketiga, ajar dia Quran. Lalu dia mengadu pada Omar, ayah aku tak ajar walaupun satu huruf Al-Quran. Omar pun tengok pada ayah, engkau lebih dahulu derhaka pada anak engkau sebelum anak engkau derhaka pada engkau. Sebab kita ada biasa tiga je. Anak derhaka, tanggang anak derhaka. Isteri derhaka, nusyus. Rakyat derhaka pada raja ataupun sultan. Sampai ada jebak derhaka. Tuah dia setia pada raja. Jebak ada dia punya moto. Jebak macam mana? Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Sebab itu sampai berlaku Taming Sari punya cerita kan? Boleh tak? Nah, jadi kita ada derhaka, biasa di-highlightkan. Rakyat derhaka pada raja sultan. Isteri derhaka pada suami nusyus. Anak derhaka sampai ada legenda tanggang anak derhaka. Anda nak kembali, itu memang betul. Tapi jangan dinafikan. Kalau suami tak tunaikan hak terhadap isteri, suami derhaka. Kalau ayah tak tunaikan hak terhadap anak, Omar kata ayah derhaka. Dan kalau raja tak tunaikan hak terhadap rakyat, raja derhaka. Dan kemuncak segala penderhakaan, kita tak tunaikan hak terhadap Allah. Jadi kita penuh dengan penderhakaan. Sekali lagi, engkau lebih dahulu derhaka pada anak engkau sebelum anak engkau derhaka pada engkau. Sebab apa dia? Ayah tak tunaikan hak untuk anak, antaranya pilih calon isteri yang baik. Sebab yang melahirkan anak tu zuriat. Kemudian letak nama yang baik. Kemudian antaranya mengajar dia Quran. Jadi Ustaz rasa solusi ini sampai kat sini saja untuk meraihkan masa kamu tanda, iaitulah dalam bab peminangan. Iaitulah Islam telah meletakkan ketika nak kahwin dahulu, dia telah menggariskan kepada si peminang untuk berkahwin dasar-dasar yang kukuh dalam hal pemilihan isteri. Untuk kita pilih dulu kan banyak. Pilih apa dia? Pilih keturunan, pilih agama, al-iqtiraq fi zawaj, berkahwin dengan wanita-wanita asing, tazawwajul walud, berkahwin dengan wanita yang boleh beranak ramai dan banyak. Antara banyak-banyak pilihan. So Ustaz akan sambung bulan depan, dia kembali kepada agama. Kembali kepada solusi agama yang tak ada dalam kitab, tapi Ustaz akan sebut bagaimana nak mengelak perselisihan dan pergaduhan di antara suami isteri ini. Adik, tolong tanda muka surat 131 sebelum kita masuk bab talak, bab cerai. Ustaz nak tambah bagaimana teknik, kaedah, formula diajar oleh agama untuk kita buat solusi penyelesaian untuk selesaikan perselisihan dan pergaduhan antara ibu dan ayah. Tajuk dua daripada konteks buku kita, bagaimana supaya rumah kita penuh dengan sakinah, penuh dengan rahmat. Ada yang diajar oleh agama, bagaimana nak menjadikan rumah kita sakinah, tenang, damai. Dan insya-Allah Ustaz akan sebut antaranya, jadikan rumah tempat kita berkasih sayang. Kalau nak tahu, jumpa bulan depan. Aku luka lihaza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.